PH ada calon Perdana Menteri yang baik. Terima kasih. Tak ada masa. Yang berhormat, kalaulah satu masa nanti Yang Berhormat akan jadi Perdana Menteri, adakah peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang dibagi tak? Saya mulakan perkara tersebut di Selangor pada tahun 2018. Kita berikan peruntukan itu dan kita teruskan. Tetapi kena ada persefahaman lah. Persefahaman itu bukan bererti kita harus bertingkah setiap masa dan waktu. Saya rasa pihak kerajaan telah untuk memulakan rundingan. Tetapi apabila rundingan itu dibalas dengan kenyataan media dan tidak diikuti dengan perbincangan seterusnya, saya percaya perkara itu perlu ada kedua-dua pihak untuk bersetuju dalam beberapa asas sebelum kita bersetuju untuk menyampaikan peruntukan yang sama dan seimbang dengan semua. Saya nak sebut balik apa yang saya tanya tadi. Yang Berhormat ada baca tak konten MOU yang diberikan kepada kami itu? Kalau Yang Berhormat baca, saya rasa Yang Berhormat sendiri pun akan terkejut. Dan saya nak tanya, kalau di Selangor Yang Berhormat dipahamkan memberi peruntukan, adakah ada MOU dan konten yang sama kepada semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Selangor sehingga mereka dapat peruntukan? Yang Berhormat, mungkin di Selangor tajam dan pertarungan itu tidak sehebat di peringkat persekutuan walaupun jumlah position opposition bertambah. Tapi keadaannya berbeza dan sudah pasti suasananya berbeza. Tetapi pengalaman kita ketika berurusan dengan BERA satu ketika dahulu. BERA telah mengemukakan satu solusi ataupun satu MOU cadangan diikuti dengan pembentukan jawatankuasa. Berbulan-bulan jawatankuasa itu bermesyuarat. Detail pergi ke baris dan tiap perkataan supaya kedua-dua pihak setuju. Jadi saya percaya langkah persetujuan MOU itu kalau dimulakan dengan satu preamble ataupun satu aturan yang tidak dipersetujui dan agak dianggap sepihak, ia harus ada cadangan balas dan harus diwujudkan medium. Kalau tak, kita akan terus mengutarakan isu-isu politik daripada isu pokok, iaitu peruntukan dalam ahli parlimen yang adil untuk digunakan. Jadi saya percaya hal ini perlu diurutkan dengan perkara tersebut, bukan dengan statement, tetapi statement itu kemudian mengajak untuk berlakunya kegagalan dalam MOU atau pembicaraan tersebut. Apa maksudnya Berhormat pertemuan yang tajam itu? Baru beberapa hari lepas kami semua mengundi menyokong usul kerajaan. Hanya satu orang saja yang tak sokong. Jadi kalau itu dijadikan alasan, saya rasa tak tepat. Tapi cara Yang Berhormat sebut tadi, Yang Berhormat sesuai jadi mediator untuk selesaikan isu ini. Dan sebenarnya kalau daripada gaya pentadbiran Yang Berhormat layak jadi Perdana Menteri sebenarnya. Terima kasih kepada PAS dan PN yang telah menyatakan PH ada calon Perdana Menteri yang baik. Terima kasih. Tak ada masalah. Itu tak kisahlah. Saya bagi ruang dan masa. Kalau nak perlukan perbincangan, tak ada masalah. Dalam banyak urusan saya jadi wakil rakyat, dia orang nak bercerai pun banyak saya satukan balik. InsyaAllah saya tak ada masalah untuk jadi mediator dan berbincang untuk kemakmuran dan juga kebaikan bersama. Pokoknya ketika kita bersepakat ataupun menyatakan persetujuan dengan BERA satu ketika dahulu, di saat itu keadaan politik yang sangat keras. Kalau kita teruskan, ada tolakan, ada bantahan terhadap perkara-perkara penting seperti belanjawan dan sebagainya, ia tidak akan membawa kebaikan kepada negara hingga kepada penolakan belanjawan dan akhirnya struktur negara berlaku. Dan itulah juga gambaran yang telah dibuat oleh pihak sana. Pihak sana awal-awal lagi sebut tunggu bulan 8. Tak tahu bulan 8 2026 ke tahun 2027. Sampai sekarang bulan 8 tak bertukar kerajaan juga. Jadi artinya, kalau kita bersetuju kepada beberapa asas, dan tak ada masalah untuk hal itu kita teruskan dan bincang. Itu maksud saya soal rampasan dan juga tugasan ambil alih kerajaan. Terima kasih Yang Berhormat kerana mengharapkan kerajaan itu bertukar. Yang Berhormat tak sabar menunggu nampaknya daripada ayat tadi. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Terima kasih. Saya nak jelas, tak ada bukan masalah. Maksud saya, gambaran saya, isu besar penting adalah selepas habis pilihan raya dan ada gesaan untuk bentuk kerajaan perpaduan dan buat kestabilan. Alhamdulillah kestabilan itulah yang dapat menjamin keyakinan pelabur pada hari ini. Yang di sana ingin jadi pembangkang, okeylah, tak ada masalah. Tetapi kalau berterusan setiap kali pilihan raya kata nak tukar kerajaan, ia tidak akan membawa kebaikan dan juga sentimen yang baik kepada market. Saya nak nyatakan, saya tak bersokong ada rampasan kerajaan yang dibuat melalui pintu belakang ataupun daripada atap ataupun daripada mana-mana. Tapi yang pentingnya
ialah kita hormat pada demokrasi yang telah diputuskan dalam pilihan raya sebelum ini. Terima kasih Yang Berhormat Speaker bagi masa pada saya. Terima kasih.